Okay. Are we ready? Done. Okay. Hai, Assalamualaikum dan salam ceria kepada semua penonton kami di luar sana yang menonton Buletin Hartanah pada hari ini. Dan hari ini hari Rabu bersama dengan 8 hari bulan April 2020 merupakan episod ketiga kita ke udara secara live yang membincangkan bual bicara tentang hartanah. So, saya rasa pasti ramai kat luar sana yang tertanya-tanya sama ada elok ataupun elok untuk teruskan niat membeli rumah pada ketika ini, rumah pertama, atau tangguh dahulu akibat wabak COVID-19 yang sedang menurun sekarang. So, kita nak tanya, kita nak tahu, kita nak kupaskan adakah ini merupakan langkah yang bijak untuk meneruskan niat tersebut. Okay? Untuk itu, untuk kita kupas topik yang telah kami pilih pada hari ini untuk episod ketiga, saya datangkan untuk dia discuss, untuk kita kongsikan topik hangat hari ini. Saya akan bersama dengan tetamu istimewa yang sangat-sangat Hello. Hello. Okay, Property. Selamat datang Cik Jeffrey. Assalamualaikum dan apa khabar? Waalaikumsalam Puan Zarina. Terima kasih kerana jemput saya ke Buletin Hartanah pada hari ini dan terima kasih kepada penonton yang tengah live, tengah tengok kami berdua di Buletin Hartanah. Terima kasih saya ucapkan dan stay at home. Okey, sebelum tu Cik Jeffrey, boleh saya tanyakan dahululah ya tentang topik yang ingin kita kupaskan. Adakah ianya merupakan satu langkah yang bijak untuk teruskan membeli atau memiliki hartanah pertama atau harus ditangguh dahulu memandangkan sekarang kita tengah menghadapi wabak COVID-19. Adakah ia langkah yang bijak ataupun tidak bagi pada pandangan Cik Jeffrey sendiri? Pada pandangan saya, yang ini sesuatu langkah yang bijak kerana krisis ada hikmat sebaliknya yang kita hadapi sekarang. So, tak perlu nak tangguhkan untuk pembelian rumah yang pertama. This is a good time lah untuk kita beli rumah yang pertama. Puan Zarina, pada pandangan saya. Okay. Nampaknya penonton kita punya tetamu mempunyai pandangan yang mengatakan bahawa teruskan saja dengan pemilikan tersebut kerana ia merupakan langkah yang bijak. So saya akan minta Encik Jeffrey untuk memberi pandangannya berdasarkan berdasarkan poin-poin apa ya. So silakan Encik Jeffrey teruskan. Okay, kat sini saya ada a few points kenapa COVID-19 bagus untuk kita beli rumah ataupun krisis dengan mana-mana krisis, tak kira krisis COVID-19 ataupun krisis ekonomi, kita tak patut untuk menangguhkan pembelian rumah yang pertama. Contoh, dekat sini saya ada bagi a few topics ataupun contoh. Pertama, tak perlu kadar rata ataupun sekarang cuba kita tengok pada bulan 2, bulan 3 interest banks, okay. Interest bank tengah menurun ataupun OPR bank negara tengah menurunkan ataupun 2.75 point dan interest sekarang below than 4%. Average interest bank 3.8, 3.9, okay. Mengikut situasi ataupun dalam 2-3 bulan mungkin ada perubahan ataupun interest bank akan turun. Itu depending on kita punya situation daripada negara punya bank negara ataupun kita punya keperluan untuk nak revise balik apa tu. Untuk yang saya nak war-warkan sini, pembeli dekat luar ataupun buyer dekat luar, is a good time untuk beli rumah. Ada interest yang cukup rendah dan bank akan menawarkan package yang menarik untuk
pembeli yang pertama apa semua. That's itu point Zarina. That Okey, is the kalau kita point. lihat daripada kalau kita lihat daripada apa yang diperkatakan oleh Cik sebentar tadi, interest bank dalam lingkungan 3.8 hingga 3.95%, betul ya? So kalau itu Betul. yang berlaku, sebenarnya interest ini adalah lebih rendah berbanding dengan loan-loan kerajaan yang ditawarkan, betul ya? Betul. So Seperti loan kerajaan 4% ataupun LPPSCA. Lebih rendah daripada loan kerajaan. Apa yang saya nak nasihatkan kepada pembeli di luar sana ataupun for first home buyer, saya nasihatkan this is a good time untuk gunakan banks ataupun loans bank-bank tempatan kerana mereka menawarkan pakej-pakej yang menarik dari segi interest banks purata dalam setahun. So jangan lepaskan peluang ini. Itu. Okay. So adakah macam kita punya topik pada episod pertama iaitu moratorium, adakah itu juga membantu ataupun bagaimana? Okay, moratorium bagi saya that package is membantu untuk pembeli-pembeli pertama dan ataupun siapa nak memiliki rumah yang kedua pun that is a good time untuk pada tahun ni apa semua. Okay, saya tengok krisis pada tahun ni ialah COVID-19 ataupun krisis yang paling mencabar. Okay, tapi sebagai a good homes buyer atau pembeli yang smart, okay, kita akan tengok apa faedah-faedah banks, okay, yang menawarkan. Okay, contoh bank akan menawarkan moratorium selama 6 bulan. Okay, selama 6 bulan ini kita pindahkan kita punya burden, okay, untuk kita nak memiliki rumah yang pertama. Contohnya mungkin kita ada kekangan keuangan untuk sewa kereta selama 6 bulan. Okey, sekiranya kita ada komitmen yang terlampau tinggi ataupun yang sederhana ataupun yang orang cakap bank tak luluskan, this is a good time untuk kita apply loan rumah. Sebab apa? Contohnya kalau kita ada loan kereta 500-600 selama 6 bulan, bank tak kira. So this is good times untuk pembeli dekat luar sana yang mempunyai komitmen just ngam-ngam untuk loan dia lepas untuk beli rumah. Dan moratorium is good times untuk kita beli rumah. Sebab apa? Kita akan pindahkan kita punya burdens keuangan kita ke 6 bulan. So the main bank tak akan kira itu. Itu lah selebihnya. Satu lagi mungkin kelebihan sekarang ini dengan adanya moratorium payment itu, sebenarnya penangguhan itu mungkin dapat membantu mereka yang punyai beberapa loan ya. Okay. So kalau bila dah habis moratorium 6 bulan itu, so whatever duit yang kita simpan daripada penjelasan monthly payment itu, kita boleh settle ataupun buat full settlement mana-mana loan yang kita boleh mampulah. Contohnya kalau seperti loan credit card ataupun loan personal loan yang kita boleh settle off. So mungkin dengan itu kita punya kelayakan kita akan lebih meningkat. So dengan itu kelulusan untuk dapatkan pinjaman bank lebih baik. Betul ya Cik Syah? Betul. Itu senang untuk bank. Ya, betul. Okay, teruskan. So apa point apa point kita yang kedua? Kenapa ianya lebih bijak? Satu tadi adalah benefit daripada bank. Yang kedua bagaimana ya? Okey. Kedua, saya bagi contoh. Kebanyakan ataupun developer akan memberi ataupun promosi jualan, okey, untuk menarik pembeli memiliki hartanah, okey, selepas COVID-19 ini. Contoh dari segi rebate, discount untuk Bumi Putra, okay, dan booking yang rendah, that is saya akan jagakan that is daripada pihak pemaju untuk menaikkan jualan mereka pada 6 bulan akan datang selepas MCO tamat, okay, ataupun selepas 6 bulan akan datang untuk menaikkan sale jualan ataupun promosi-promosi dari developer akan
persaingan sengit di sini. Mungkin dia saya bagi contoh RM100 bookings, zero down payments, ataupun setengah-setengah pun sekarang mungkin dah ada. Dari saya tengok pemaju dah buat promotions, bookings dapat 10 gram gold bar, salah satunya untuk menarik Menarik saya ada perhatian. menarik perhatian. Okay, so I think saya fikir developer tengah buat satu marketing yang strategik untuk menarik pembeli, okay, in term of krisis yang coming soon. Dan cuma kita kena ingat promosi ni tidak kekal lama, okay, cuma maju akan bagi time frame selama 6 bulan. Selepas 6 bulan mungkin promosi-promosi ni mungkin tidak ada. So bagi saya jangan lepaskan peluang-peluang ni untuk memiliki hartanah sendiri semua. Itu Puan Zarina. Okay. Dari Dengan segi promosi daripada yang okay, dari segi promosi yang ditawarkan oleh pemaju, saya rasa itu salah satu faktor yang boleh bantu ataupun membantu bakal pembeli untuk lebih berjimat. Betul Cik? Betul. Jeffrey? Betul. Sebab kadang misalnya you cakap seperti yang you katakan sebentar tadi, dengan low booking fee, dengan zero down payment, dengan ada setengah-setengah tu menawarkan hadiah seperti yang you cakap gold bar, ataupun partly furnish, ataupun dia ada diskaun-diskaun seperti yang untuk Bumi Putra dan sebagainya. Itu sebenarnya satu langkah untuk memudahkan pembeli rumah pertama untuk jimat, dan actually untuk dia punya startup, maksudnya modal awal itu lebih rendah berbanding kalau you jika hari-hari yang lain mungkin promosi itu tidak ada. Okay, mungkin ada sebahagian saja ditawarkan dan sebahagian lagi tidak ada. Jadi kali ini waktu berlakunya krisis ini, kita melihat kebanyakan developer telah menurunkan ataupun telah mengadakan marketing strategik yang sangat strategik, iaitu membantu mereka memudahkan untuk pemilikan rumah pertama. Okey, selain daripada itu Cik Jeffrey? Okey, dekat sini saya saya akan menjangkakan harga hartanah untuk krisis pada tahun ni, tahun 2020 tidak menurun. It's a stagnant, stabil apa semua. Mungkin dekat pakar-pakar ataupun berita-berita di luar menyatakan harga hartanah akan turun. Bagi saya, selepas saya tengok graf pada tahun 2016 ataupun 2008, stock market ada turun, tapi harga hartanah tak menurun. So dia stagnan, akan menaik apa semua. Ini dijangkakan. Okay. Cuma apa yang macam Puan Zainah cakap tadi dan saya buat apa semua, pemaju akan memberikan promosi untuk menaikkan jualan mereka, tapi harga rumah tetap sama dan tidak akan turun. Contoh yang tadi yang Puan Zainah kupaskan ialah semi furnished, fully furnished ataupun perabot dan diskaun untuk Bumi Putra untuk memiliki, dan ataupun SMP free, loan legal, dan semuanya ialah percuma. Itu yang kita akan menjangkakan itu semua. Dan setengah orang cakap dia nak tunggu lagi harga rumah akan jatuh. So harga rumah tidak akan jatuh. That is not good choice untuk kita nak membeli rumah pada harga yang jatuh ataupun kita nak tunggu. Harga rumah tak akan jatuh. Pasal apa? Harga rumah mungkin pemaju locks ataupun dah lock awal-awal dari segi dia punya cost, pembinaan, tanah apa semua. Cuma yang boleh pemaju bagi ialah rebate dan diskaun daripada setengah-setengah unit yang dia akan jual apa semua. Okay. Itu yang saya andaian ataupun ini saya tengok market trend sekarang apa semua. Okay. Ada setengah-setengahnya yang setengah-setengahnya ada berpendapat mengatakan bahawa bila ada krisis ni definitely lebihan penawaran berlaku dalam pasaran. So bila berlaku lebihan penawaran, maksudnya kat sini permintaannya kurang. So yang ini apakah impact, apakah kelebihan yang ada pada pembeli pada hari ini waktu wabak ni berlaku? Bila berlakunya lebihan penawaran, maknanya rumah banyak. Rumah baru ada, rumah subsil ada, dan bagaimana ini memberi satu peluang yang baik kepada pembeli. Okey.
pembeli kena bijak. Okay. Katakan kita nak beli rumah. Saya bagi contoh. Saya bagi 3 contoh. Katakan saya nak beli rumah lelong. Rumah lelong ni memang murah, tapi kita kena tengok dari segi maintenance daripada jumlah. Rumah lelong ni biasanya kita akan memorisir segala hutang-hutang pemilik yang lama, daripada cukai pintu, kalau ada cukai pintu ataupun strata punya maintenance yang tak dibayar apa semua, kita sanggup kita akan menanggung segala-galanya bebanan. Ini rumah lelong. So rumah lelong bagi saya is not good choice. Okay. Rumah subsale ataupun rumah second hand. Rumah second hand bagi saya ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Contohnya rumah subsale kita kena gunakan duit extra daripada segi down payment 10%. Kalau harga rumah tu 10,000, kita kena sembah dalam 10,000. Dan kita stop 10,000 itu, dan selebihnya daripada cost untuk valuation rumah tu kita kena bayar. Daripada SMP kita kena bayar, dan stamping duty pun kita kena bayar. So at least dalam tangan tu ada dalam 15,000 pada harga tu. The best choice ialah under con. Under con bagi saya zero cost. Okay, zero cost, cuma bayar booking, dan selebihnya pemajuk akan bagi discounts, dan selebihnya kita tak perlu bayar. In term of rumah under cons, pemilikannya cukup mudah, ataupun kita tak perlu nak bayar interest waktu terdekat apa semua. Okay, dari segi pemilikan rumah under con mungkin akan memakan masa dalam 2-3 bulan, dan selepas banks disperse yang pertama kita tak perlu bayar, disperse yang kedua baru kita akan bayar faedah dia. Untuk waktu yang sekarang mungkin it take about 4-5-6 bulan baru kita bayar the first faedah apa semua. That is a good choice bagi saya. So milikan waktu sekarang untuk COVID-19 dan krisis yang orang cakapkan, yang milikan rumah sepatut kita tangguhkan. That is the time krisis lah untuk kita beli rumah. Sebab apa? Selepas time krisis, Puan Zainah, for sure harga rumah akan naik, bank tak akan ada promotion lagi, interest akan naik, so segala-galanya. So orang yang akan bijak ataupun orang yang buat investment untuk memiliki yang banyak, so dia akan beli time yang ada time krisis. Even also macam kita nak beli stock market, kita akan tengok stock market kita akan turun, kita akan naik, kita akan beli. Once the boom, kita akan jual balik. So that is this is a good time. Pasal apa? Harga tanah tak turun. Cuma yang sekarang impact ialah pasaran kita punya keuangan ataupun kita punya domestic consumer yang orang cakap kan, yang terjejas sekarang apa. So in term tanah value tak terjejas. So that is the best time untuk kita memiliki hartanah pada tahun ni apa semua. Okey, kalau saya summarisekan kat situ, sebenarnya Cik Jeffrey berpandangan bahawa jika pembeli rumah pertama beli sekarang rumah dalam pembinaan dan dengan package yang sangat jimat, yang basically you quote just now sebentar tadi, dengan zero cost, hanya bayar booking sahaja, dan you apply permohonan loan. Once dia lulus, you tak perlu bayar lagi. Sebab rumah dalam pembinaan, estimated dia complete dalam masa 2 tahun atau 3 tahun. Betul? So masa itu sebenarnya you dah berjimat dan you dah confirm ada satu rumah. When comes to rumah dah siap, baru jelaskan. Betul? So dari situ penjimatan, dan dari situlah sebenarnya pembeli rumah pertama boleh adjust keuangan dia. Betul. Ada masa. Betul tak? Berbanding kalau dia beli subsale ataupun secondary pasaran, yang mana dia dah kena ada wang untuk teruskan bayaran monthly sebaik saja dapat kunci. Betul? Alright. So saya harapkan anda di luar sana faham perbezaan di situ dan kenapa ianya beli sekarang adalah lebih bijak berbanding menunggu bila keadaan ekonomi lebih stabil. Okay, next, apa pandangan Cik Jeffrey lagi tentang ni langkah yang bijak itu? Okay, pandangan saya, saya bagi contoh, saya bagi contoh untuk menyewa. Kenapa
kita tak digalakkan. Okey, bagi saya, ini pandangan saya, okey. Puan Zarina, saya memiliki hartanah pada sekitar umur 21. Okey, so sekitar umur 21 saya dah Betul tu. beli hartanah. Okey, untuk that is muda. Masa tu memang orang cakap kan tak ada duit tapi kita kena pinjam lah. Okey, untuk memiliki hartanah apa semua. Okey, bagi saya Tapi untuk ramai memiliki sebenarnya yang hartanah ataupun itu ramai sebenarnya, minta maaf yang Cik apa? Jeffrey, ramai sebenarnya yang umur 21 tak pernah terfikir lagi nak ada rumah pertama. Most of them they like to spend dekat somewhere else, lifestyle, kereta, apa ni, personal loan untuk memenuhi lifestyle. Jadi saya rasa you macam ni boleh dapat idea untuk beli rumah pada umur 21 tahun. Masa tu saya berpindah ke KL menyewa. So saya bayar sewa quite high juga, terlampau tinggi dalam 700, 800. Okay, so bagi saya kenapa tak saya beli rumah pada kenapa saya tak beli rumah pada saya menyewa. So duit yang saya sewa ni bukan hartanah saya. So that's why saya decide saya mencari hartanah. Saya tak tahu masa tu, saya tak tahu pasal hartanah. Saya telefon saya punya pakcik dan saya rasa nak ingin beli hartanah. So boleh tak guide? So boleh. So you just cari newspaper. Masa tu kita tak ada internet. Tak ada internet, tak ada telefon. So maknanya saya buka The Star lah. The Star kan banyak The rumah. Star lah, yes. Last time The Star. Star. Okay. So saya akan cari. So saya cek rumah dekat The Star, ada promosi rumah apa semua. So cakap situ. Okay. Apa yang point dekat sini saya, umur 21 sepatutnya kita dah memiliki rumah. Okay. Dan saya nasihatkan di luar sana pada pakar-pakar pembeli ataupun buyer-buyer Gen Y yang sekarang yang dah ada duit ataupun berkemampuan, bagi saya elok kita beli rumah dulu. Jangan spend kita punya lifestyle. Okay, bila you dah beli rumah, barulah you beli kereta. Itu pandangan saya. Sebab apa? Kereta dengan rumah, dia punya life ataupun komitmen rumah lagi tinggi compare to kereta. Even also kita ada blacklist pun kereta boleh keluar. Tapi kita ada blacklist, rumah tak boleh keluar. So bezanya dekat situ. Contoh saya bagi sekarang, saya duduk dekat Ampang. Okay. Sekitar Ampang, monthly installments untuk rumah sewa sebulan. Saya ambil dalam low cost ataupun yang medium cost apartment dalam 1,200, 1,300. Dan monthly installment dekat bank average harga rumah dalam 300,050 ataupun 300,000 setengah dalam 1,300, 1,700. Okay. Dan untuk average itu cukup mampu pada gaji 300 atau gaji pada 3,000 lebih untuk buat bayaran installment dekat bank. So that is good things. Okay, that's why saya cakap umur 21 lebih baik pada beli rumah daripada beli kereta. Okay. Sikris pun tampak cantik apa semua. So bank pun senang nak luluskan pinjaman pada umur yang muda apa semua. Ini yang saya nasihatkan kepada pembeli-pembeli di luar apa semua. So maksudnya di sini membeli langkah bijak kerana dengan penangguhan itu pembeli terpaksa menyewa dan sewaan continue menyewa dalam 5 ke 10 tahun itu satu-satu yang sangat merugikan. Betul tak? Ya, betul. So elok beli sekarang maksudnya ya? Ya, betul Puan Zarina apa semua. Okey. Okay. Lagi saya ingin bagi contoh, okay, untuk pemilihan rumah, okay, dari segi umur ataupun katakan umur pada umur 30, cakap, okay, kenapa saya nak beli, umur dah lewat 30, ada tak saya layak, okay, kita ada kelayakan dan tiada tanggungan apa semua, okay, komitmen kita tak terlampau tinggi apa semua. That is the best thing saya cakap. Katakan umur yang the best thing saya cakap umur 21 untuk nak beli hartanah. Okay, Puan Zarina. So sebab yelah kalau umur meningkat bayaran bulanan dia lebih mahal. Betul? Okay, so kenapa kita kenapa kita perlu spend lebih untuk rumah yang sama di mana orang lain yang membeli dapat monthly payment dia dalam 1,300, 1,500 sedangkan because kita suka bertangguh
Dan akibat penangguhan itu kita terpaksa memikul beban lebih tinggi lagi, iaitu dalam 1517. So beza dalam RM200. Kalau kita darabkan dengan 30 tahun ataupun dah berapa, betul tak Cik Jeff? So kat Betul, sini kita betul. nak emphasize kenapa beli sekarang lebih bijak dan lebih menguntungkan berbanding Betul, kalau betul. you lambat dan you kena terus menyewa, takut-takut bila kelayakan tak ada, sampai bila pun tak dapat rumah sendiri. Betul tak Cik Jeff? Betul. Bagi untuk pembeli dekat luar sana, jangan tunggu sampai tahun depan. Okay? Bagi saya tahun depan kita akan menjangkakan ekonomi akan pulih. So during that time, I think bank-bank akan revise segala-gala polisi yang ada pada tahun ni apa semua. Dan dekat sana is too late already untuk dapatkan interest yang paling rendah. Dan sebelum ni pun ada macam buyer yang cakap, alamak, interest terlampau tinggi. So this is the time interest paling rendah. Selama 15 tahun interest, this is the first time dia revive pada tahun ni. So tahun ni banyak benefit tapi cabaran dia pun banyak. So Ya, betul. bagi saya apa yang faedah government bagi pada tahun ni dari segi apa ni orang cakap bantuan khas apa semua, that is opportunity. Dan KWSP kita boleh keluarkan maksimum 500. Bayangkan 500 tu kita ambil, kita boleh buat bayar booking untuk rumah. Kan, boleh buat saving dah. Ya, betul. Okay, so that is salah satu. Okay, that booking kita banyak lagi saving di tempat lain apa semua. Okay, saya bagi contoh untuk B40. Okay, B40 mungkin kewangan dia kekang. Bagi saya dia boleh keluarkan daripada KWSP yang sekarang government dah longgarkan, boleh keluarkan dalam setahun. Dia boleh keluarkan 500 sebulan selama setahun. So bayangkan 6,000 setahun dah boleh keluarkan apa semua. So 500 untuk bayar duit booking dan tiada kos untuk selanjutnya, tak ada hiding cost. Cukup jimat pada tu apa semua. Okay. Lagi satu bantuan khas kerajaan yang sekarang bagi. Contohnya bujang. Okay. Kenapa tak kita ambil duit tu untuk kita beli sesuatu yang berfaedah bagi saya. Okay, maknanya kita dapat duit bantuan tu, tapi kita gunakan yang sesuatu, saya dapat duit bantuan daripada kerajaan, saya beli rumah ataupun saya booking. So maknanya duit 500 tu ada besar. 500 saya dapat besar. Setengah orang kalau dia tak bijak, nampak benda dia ya. Dapat 500 tu, dia tak tahu, mungkin dia akan beli macam-macam tapi end up hilang. Tapi orang yang bijak dapat keluarkan duit daripada KWSP dan bayar duit booking, dia akan nampak inilah duit 500 aku yang aku keluarkan daripada KWSP. Itu lebih berbaloi kalau kita pandang daripada sudut positif di situ. Dan satu lagi saya nak terangkan lagi sekali, bahawanya bila Encik Jeffrey beritahu yang rate bank itu telah menurunnya daripada selalunya 4.25, 4.0 turun pada 3.8 hingga 3.95. Ini sebenarnya salah satu peluang yang patut diambil untuk mereka yang merasakan pendapatannya lebih rendah. Kerana bila interest rate dia sangat rendah, dia turun rendah, dan ini sebenarnya membantu untuk mendapatkan kelulusan lebih senang. Sebab monthly payment tu is within you punya kelayakan tadi. Sedangkan kalau dia 4.25 compare dengan 3.8, mungkin ada kemungkinan yang loan pembeli tersebut tak dapat kelulusan. Betul Cik Jeffrey? Betul. Di sini pun Zainal saya akan bagi contoh. Untuk di luar sana atau B40 mencari rumah berkemampuan. Okay, saya nak dekat sini nak wawarkan boleh kontak ataupun ejen-ejen yang di luar sana, ejen rumah, ejen property. Contohnya kita ada skim rumah Selangorku apa semua. Dan monthly installment yang saya kira pada tahun ni ialah sekitar dalam 900 lebih saja. Okay. So cuma bookings mungkin skim rumah Selangorku berlainan sikit. Maksimum mungkin ada RM1,000, minimum mungkin RM500 depending on the pemaju
Okey, tak semua sama. Okey. Di luar sana still pembeli atau B40, saya sarankan gaji bawah pada 3,000 saya sarankan untuk memiliki rumah Selangor tu is much better. Di luar sana kalau gaji lingkungan dalam 3,000 ke atas, okey, saya sarankan rumah unit-unit bebas ataupun pemaju akan bagi diskaun yang lebih apa semua. Okey, that's sekitar monthly dalam sebulan dekat bank kita buat bayaran dalam 1,400, 1,500. That is a good choice bagi saya. So jangan lepaskan peluang ni. Kerajaan tengah baik hati pada tahun ni melonggarkan kepada syarat-syarat untuk memiliki rumah bagi saya. Cakap this is the good times untuk kita beli rumah pada tahun ni. RM500 memang is the good deal untuk kita keluarkan KWSP dan beli rumah apa semua. Zarina. Okey. Okey Cik Jeffrey. So untuk itu saya untuk itu saya rapkan balik, saya buat summary tentang apa yang you katakan sebagai satu langkah bijak untuk meneruskan pembelian rumah waktu ini, iaitu ketika berlakunya wabak penularan COVID-19 daripada bertangguh, kerana salah satunya adalah take the advantage of benefit daripada bank, interest bank dan moratorium payment. Kedua adalah promosi daripada pemaju. Okey. Dan ketiga adalah kerana harga rumah tidak akan turun dengan mendadak. Itu adalah fact dia. Okay. So yang keempat adalah apa yang keempat? Keempat is actually kenapa kalau bertangguh itu rugi, kerana anda terpaksa menyewa. Okey, bila anda menyewa, umur pun akan meningkat dan ini sebenarnya tak membantu dalam pengurusan keuangan rumah. Kerana pemilikan rumah dan pengurusan keuangan anda untuk pemilikan rumah tersebut, sebab you terpaksa menanggung bayaran bulanan yang lebih tinggi. Betul. Alright. Betul. So ada apa-apa lagi yang Cik Jeffrey nak summarizekan ataupun nak diperkatakan kepada penonton pada malam ini sebelum kita akhiri program kita hari ini? Okey. Saya nak akhiri program ini dengan beberapa perkataan saja apa semua. Pertama, ambil kesempatan pada tahun ini dengan krisis yang melanda di seluruh dunia. Kita ambil contoh dekat Malaysia, pemilikan hartanah yang cukup mudah pada tahun ini. Kedua, kebanyakan bank akan bagi kelulusan pinjaman perumahan sebab apa? Kerajaan mengalahkan kita supaya spend. Okay, so cuma kerajaan atau bank-bank dia tak bagi tahu dekat luar sana. So bank negara definitely akan bagi tekanan di bank-bank tempatan untuk meluluskan pinjaman. So mengalahkan ekonomi untuk bertumbuh lebih cepat untuk memulihkan keadaan di dalam negara kita pun semua. Di dalam negara, betul. Okay. Ketiga, developer ataupun pemaju akan buat satu postmortem marketing dia orang macam mana nak menaikkan sales. Salah satu contoh ialah booking serendah RM100. Okay. Keempat, kebanyakan bank-bank menurunkan kadar faedah dan menawarkan package-package yang menarik untuk pembeli di luar sana apa semua. Okay. Dan kelima, gunakan duit KWSP yang setengah sekarang cakap bukan senang government nak bagi kelonggaran nak keluarkan KWSP. That is the best thing untuk itu. Okay. Setahun RM6,000. RM6,000 that is a good things untuk kita beli rumah. Okay. So it's a really a big amount untuk you beli sesuatu yang lebih berbaloi ya. Okay. Ya, betul. Ya? Itu saja okay. Puan Zarina. Terima kasih Cik Jeffrey atas pandangan Cik Jeffrey tentang langkah bijak dan kenapa ia bijak untuk memiliki rumah pertama pada ketika ini. Okey, so saya mengharapkan perkongsian hari ini dengan topik yang kita kupas pada malam ini dapat membantu ataupun memberi pencerahan kepada penonton-penonton berita hartanah, buletin hartanah pada hari ini. Dan untuk itu, jangan lupa untuk terus menonton buletin hartanah setiap hari pada hari Isnin hingga Jumaat pada jam 9 malam. So stay tune, kami akan bongkarkan lagi konten-konten lebih menarik tentang hartanah. So stay tune. Assalamualaikum dan selamat ceria. Bye-bye. Terima kasih. Bye.